Salam sejahtera saya mengucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Raja Nongcik bin Datuk Raja Zainal Abidin, Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejaraan Bandar, Yang Berusaha Tuan T. Morgan, Ketua Pemuda MIC Kebangsaan, Yang Bahagia Datuk R. Narainan, Pengurusi MIC Bahagian Lembah Pantai, Yang Bahagia Datuk VM Panjamurti, JP, MIC Central Council Member dan juga Pengurusi Bahagian Kepong, Yang Berusaha Tuan Haji Sofian, Pengurusi Rukun Tetangga Taman Bukit Angkasa C2, Yang Berusaha Encik B. Ganesh, Timbalan Pengurusi MIC Bahagian Lembah Pantai, Yang dihormati Encik Ganesan, Pengurusi MIC Cawangan Taman Bukit Angkasa, Ketua-Ketua MIC Bahagian Wilayah Persekutuan, Ketua-Ketua MIC Cawangan, saya amat berbesar hati dalam mengalu-alukan kedatangan barisan Dev-Dev kehormat dan hadirin sekalian ke Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Barisan Nasional yang ke-13 Anjuran MIC Bahagian Lembah Pantai kerjasama dengan Persatuan Kemajuan dan Kebajikan Masyarakat Lembah Pantai dan juga pelancaran rasmi Dewan Serbaguna P. Anggamotu serta Malam Irama 1 Malaysia 2012. நன்றி அறிவிப்பாளர்களுக்கு. நான் தமிழில் பேசுகிறேன். நமச்சிவாய வாழ்க, நதந்தால் வாழ்க, இமை பொழுதும் நெஞ்சில் நீங்கள் தான் தாழ்வாழ்க. எம்ஐசி லம்பா பந்தாய் ஆதரவுடன் எம்ஐசி தமன் புக்கெட் அங்கசா ஏற்பாட்டில் 13வது தேர்தலை ஒட்டி தேவான் சப்பகுணா பி அங்கமுத்து திருப்பி வருகை புரிந்திருக்கும் யங் பெருவருமாட் Senator Datuk Raja Nongcik, Menteri Wilayah dan Sejahtera Bandar. நான் ரொம்ப பேச விரும்பல, எனக்கு ரொம்ப எல்லாத்துல ரொம்ப பேசுறதுக்கு இருக்காங்க. நீங்க என்ன செய்யணும்னாக்கா, உண்டிலா பாரிசா நேஷனல், உண்டிலா பாரிசா நேஷனல், kita mau menang. Terima kasih, nandri, வணக்கம், நம்பிக்கை. Saya mengucap jutaan terima kasih kepada ahli-ahli MIC Taman Bukit Angkasa, Encik Ganesh, Encik Subramaniam dan juga Encik Vijayendra Kumar dan semua ahli-ahli jawatan kuasa yang menjayakan program ini. I think everybody from my bottom of my heart இது தொடர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, முக்கியமாக வருகின்ற பொது தேர்தலுக்கு தாமான் புக்கெட் அங்காசாவை ஒரு களமாக பாவித்து
நம்ம ராஜானம் சேக் அவர்களை வெற்றி பெற வைப்போம். எல்லோரும் எழுந்திருச்சு ராஜானம் சேக் ஒரு கை தட்டு கொடுங்க. Hidup barisan, hidup Rajanan Cek. Mesti kita menang. Terima kasih. Dalam hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Raja Nongche Repesai Gindrar, Lembah Pantai Mahika Togeti தலைவர் Datuk R. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berusaha, Tuan T. Mohan, Ketua Pemuda MIC Kebangsaan, yang berbahagia Datuk R. Marianan, Pengerusi MIC bahagian Lembah Pantai, yang berbahagia Datuk VM Penjamurti, Ahli MIC Central Committee, yang berusaha Tuan Haji Sofian Majid selaku Pengerusi Tetap UMNO bahagian Lembah Pantai dan Pengerusi Rukun Tetangga Taman Bukit Angkasa, yang berusaha Encik V. Ganesh, Timbalan Pengerusi MIC Lembah Pantai, yang dihormati Encik Ganesan, Pengerusi MIC Cawangan Taman Bukit Angkasa, Ketua-ketua MIC, Ketua Cawangan MIC di Lembah Pantai, wakil-wakil daripada Barisan Nasional dan UMNO Lembah Pantai, Setiausaha Datuk Sazali Kamilan, Ketua Puteri UMNO Datuk pula Puan Nur Syikin Jaafar, pegawai-pegawai masyarakat, Saudara Syahri, pegawai-pegawai daripada 1MC, Tengku Zuri dan Samrat, kepimpinan daripada MIC 4 peringkat yang turut hadir bersama, dan juga kepimpinan daripada UMNO dan Barisan Nasional di kawasan Taman Angkasa yang turut hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Waalaikum, salam sejahtera dan salam Ori Malaysia. Pertama kali saya merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada MIC Lembah Pantai di atas inisiatif menganjurkan Majlis Malam Irama 1 Malaysia yang mampu mengukuhkan jaringan kerjasama dan hubungan akrab di kalangan rakyat, khususnya masyarakat India di Taman Bukit Angkasa dan juga amnya di kawasan Lembah Pantai. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada pucuk pimpinan MIC kerana akhirnya setelah 25 tahun bermula daripada Encik Poni Sami, seterusnya mendiang di Anggamutu. Tadi anak dia berucap, akhirnya berjaya melihat impian membina Dewan ini menjadi satu kenyataan. Seperti Datuk Narainan sebut, kita di Barisan Nasional dan apatah lagi saya sebagai seorang yang dah lama berjuang di Lembah Pantai, kita tidak suka berjanji, akhirnya janji untuk pilihan raya saja, janji kosong. Seperti tadi pun saya bincang dengan Ketua Pemuda MIC peringkat kebangsaan,
pihak pembangkang pakatan suka bagi janji. Sekarang memang musim dia bagi janji macam-macam. Mungkin hari ini dia janji dekat Brickfield. 2 hari dulu dia janji dekat Pantai Permai. Pengundi Melayu dia janji dekat Pantai Permai. Hari ini pengundi India di Brickfield. Mungkin besok dia pergi Sentosa ke ataupun bangsa dia janji pula di pengundi Cina. Tapi janji dia semua beza-beza. Oleh kerana dia tahu dia tak payah nak tunaikan janji. So tadi Mr. Timohan cakap, tuan-tuan dan puan-puan sangat bernasib baik di lembah pantai di Taman Angkasa. Dewan ini dinamakan kepada Mendiang P. Anggamutu. Nama beliau akan sentiasa ada di dewan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Atas perjuangan lebih 40 tahun. Tetapi kalau di pihak pakatan, pemimpin lama-lama yang telah berjuang, macam Timohan cakap, V. David dan lain-lain, patuh minta nama, jalan pun tak sampai sekarang tak diberi oleh pakatan pada nama-nama ini. Ini ketua cawangan saja dah ada nama di taman sini, di dewan sini. So kalau nak bagi satu analisa in English, that's why I like what Timohan say. Barisan Nasional, we walk the talk. I think Datuk Narayan pun cakap tadi, walk the talk. Saya pun tapi itu saya fikir, opposition dia talk and walk only. Jadi dia talk and walk. Jadi kalau orang yang sambil berjalan dia bercakap, bermakna dia tak ada komitmen. Dia jalan, dia pun tak tengok. Dia berjalan sini, jalan sana, dia cakap. Kadang-kadang dia tak tahu pun apa dia cakap. Jadi itu, the opposition is doing that. They walk and talk. Tapi Barisan Nasional, we walk the talk. Betul tak? Itulah sebab saya khususnya, saya tak suka bagi janji-janji. Jadi itu yang saya kalau boleh memang saya elak. Jadi kalau ada mana-mana pemimpin daripada Barisan Nasional ke ataupun NGO nampak saya tak boleh komit, fahamlah. Haji Sofian faham. Saya jenis yang tak suka nak janji. Tetapi kalau saya rasa perkara itu memang patut diperjuangkan, diusahakan, saya akan usaha sampai habis-habisan. Dan ini adalah bukti bahawa saya akan usaha dan hasilnya ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan. Dan ini juga adalah tanggungjawab saya selaku pengurusi penyelaras BN Lembah Pantai untuk memperjuangkan nasib dan hak setiap lapisan masyarakat tanpa mengkira kaum. Ini juga berlandaskan falsafah satu Malaysia yang diilhamkan oleh YAB Perdana Menteri sendiri. Justru penganjuran Malam Irama Satu Malaysia amat bersesuaian juga dengan semangat Satu Malaysia ini. Saya percaya para hadirin dapat melihat dan menilai sendiri komitmen dan kegigihan yang ditunjuk oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional dalam memperjuangkan nasib rakyat tanpa mengira kaum. Umpamanya pada malam ini, pada waktu yang sama, Yang Amat Beranak Perdana Menteri baru balik daripada overseas, baru selesai dengan beliau. Malam tadi dia pergi Hong Kong, petang tadi dia balik daripada Hong Kong, terus dia pergi malam ini program dengan penjaja, lebih kurang 10,000 penjaja ada di dataran mereka. Itu yang sebab saya kena tunjuk muka salam, tapi saya minta izin. I ask excuse from him, sir, I got MIC program. Minta izin pergi. Kita okay, you can go. Jadi itulah Perdana Menteri kita sentiasa bekerja keras untuk atas tiket Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Di Lembah Pantai sendiri saya berpeluang untuk menghadiri berbagai program dengan kaum India, khususnya Thaipusam, Deepavali, Pesta Punggol, Navaratri Puja dan lain-lain. Dengan kerjasama setiap parti komponen Barisan Nasional termasuk MIC, kami telah memberi
sari, makan minum, pembiayaan alat untuk semayang, dan para pegawai saya pun dah banyak berinteraksi dengan kepimpinan baik di kuil ataupun di mana-mana yang kaum Hindu selalu berkumpul. Jadi sekarang bukan hanya saya saja memahami kehendak-kehendak kaum India. Saya rasa ramai ada pegawai-pegawai saya sana, macam Puan Nora Shikin Jaafar, Saudara Syahri, dia pun dah faham apa yang keperluan-keperluan kaum India. Silap-silap nanti dia pun dah tahu kuil mana adalah referring to which god. In fact, to be frank with you, even my KSU now, because I've trained him, I said, my KSU is really from the kampung, from Kedah. I don't think he ever exposed to the Indian when he was in Kedah lah. When he come to KL, I told him, you must know what's all the latar belakang about kuil-kuil Hindu. You sebagai pengerusi, you mesti faham. So sekarang dia dah tahu cara detail. Dia tahu kuil ini untuk which god, he knows. He know the detail. So ini adalah semangat satu Malaysia, supaya kita faham antara satu sama lain. Kalau tidak, kita fikir yang kita ada pemikiran yang prejudis, yang kita hanya fikir yang tak betul. Jadi bila kita faham, dan inilah sebabnya Barisan Nasional sekarang lebih memahami khususnya kepimpinan baik daripada politik ataupun daripada pentadbiran. Jadi lain pada apa yang telah dibuat oleh BN Lembah Pantai, sambil itu kita juga telah cuba mengatasi masalah-masalah yang dihadapi beberapa kuil di Lembah Pantai. Umpamanya termasuklah masalah lebih 30 tahun yang dihadapi oleh kuil Arul Migu Sirama Linggiswaran, dan kita dah selesaikan. Dan juga kita juga telah membantu untuk dari segi masalah pembangunan beberapa kuil lain, iaitu Sri Nagis Wari Aman, Kamachi Aman, Petaling, dan juga kuil Petaling Estate Sri Mahan Maramian dan lain-lain. Jadi ini adalah datangnya fahaman yang telah diilhamkan daripada satu Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri sendiri. Kalau tidak, kalau orang politik daripada Barisan Nasional pun tak faham, pegawai kerajaan pun tak faham. Bila semua tak faham, itu yang berlaku pada dulu-dululah, di mana kadang-kala perkara-perkara yang tak patut dibuat, khususnya tempat kaum Hindu semayang dan lain, berlaku pada masa-masa yang lepas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun dah minta supaya saya pun dah pastikan sumbangan juga diberi pada kuil-kuil ni, dan pada masa yang lepas kita dah memberi 5,000 untuk sumbangan pada kuil, dan juga 1,000 untuk perayaan Hindu, tahun Hindu, tahun baru Hindu. Dan kami di Barisan Nasional berpegang teguh kepada kebajikan untuk semua rakyat Lembah Pantai. Saya berharap ini dapat menjadi permulaan bagi kita kerjasama demi kebajikan dan kesejahteraan rakyat, terutama kaum India di Lembah Pantai. Di dalam kita menghadapi fenomena kos hidup, Barisan Nasional juga tidak lupa pada mereka yang kurang bernasib baik dengan mengadakan program-program seperti bantuan rakyat satu Malaysia, bantuan sekolah RM100 kepada mereka di tingkatan darjah 1 hingga tingkatan 5, dan RM200 voucher kepada mereka yang pergi pada institusi pengajian tinggi. Jadi inilah tambahan-tambahan yang diberi oleh kerajaan Barisan Nasional. Sambil itu, di peringkat Lembah Pantai sendiri, saya juga telah melaksanakan iaitu satu sumbangan satu keluarga yang telah dibuat pada tahun lepas kepada keluarga-keluarga yang memerlukan, yang duduk di PPR dan perumahan awam di BKL. Dan sambil itu kita juga telah mengulurkan sumbangan-sumbangan di Pebali kepada mereka-mereka yang memerlukan. Dan pada masa ini, pada baru-baru ini, saya juga telah melancarkan RNC Cares ataupun RNC Prihatin sebagai landasan internet untuk mendapat maklum balas terus kepada rakyat Lembah Pantai tanpa memerlukan menggunakan wang terdah. Jadi, if you don't have time to go to Pusat Hemat Lembah Pantai, you can also go to the RNC Cares, so that you can just
masuk dalam internet dan boleh interact dengan pegawai-pegawai yang akan bertugas melalui internet ini. Jadi di wilayah Tuan sendiri kita telah melaksanakan program-program seperti Tambung Penjagaan Satu Malaysia. Jadi di Taman Angkasa ni adalah nikmat yang ada di Taman Angkasa ni bermula apabila kawasan ini dicat. Dulu semua bangunan ni dah lama, dah usang. Kalau nilai dia mungkin tidak setinggi sekarang ini. Sekarang mungkin tak tahu 70 ke 80 ribu ke atau lebih pada tu. Kalau dulu bila tidak dicat memang kurang daripada tu. Dan saya satu tugas pertama yang saya bila ambil alih sebagai Menteri Wilayah Tuan. Terus terang, ini saya ikhlas cerita apa yang berlaku. Pihak pemaju datang jumpa saya, dia kata dia nak membantu saya dalam pilihan raya ke dalam apa. Saya kata tak payah. You nak bantu, you gunakan duit you catkan bangunan ni untuk penduduk-penduduk Taman Angkasa. Jadi alhamdulillah, terima kasih mereka sudah membantu. Tapi itu pun tak cukup lagi untuk orang Taman Angkasa. Dia ada minta melalui persatuan duduk untuk repairkan JPN, pipe dan lain-lain. Jadi itu pun di bawah Tabung Penjaraan Satu Malaysia pun dah diluluskan untuk penduduk-penduduk Taman Angkasa. Jadi ini hanya boleh berlaku oleh kerana saya datang daripada Lembah Pantai. Dan saya juga pegang menteri. Kalau tak ada dua-dua ni, kalau saya bukan daripada Lembah Pantai dan saya juga tidak pegang menteri, memang susah nak dapat bantuan-bantuan ini. Jadi inilah bezanya tuan-tuan dan puan-puan. Bila you have a boy, a local boy lah, local boy. I have been here more than since I was teenager. See, I in Bangsa. Dan I have been in UMNO Lembah Pantai more than 25 years ago. Jadi kalau tak sayang Lembah Pantai, siapa lagi nak sayang? Betul tak? Jadi itulah sikit-sikit yang saya nak cerita. Tapi at the same time, jangan lupa bahawa pihak pembangkang akan terus, pasal pilihan raya dah dekat, dia pun akan rajin. Dia akan rajin turun. Dia akan rajin bercakap. Dia akan buat program ceramah. Dia akan cuba memecah belahkan pengundi India, pengundi Melayu dan lain-lain. Dan dia akan usaha seberapa banyak untuk supaya kita ni confused dengan politik janji manis dan politik provokasi dia. Iaitu bukan satu cara Barisan Nasional. Ia banyak berbeza apabila pembangkang bergerak. Ini telah jelas berlaku pada Bersih 3. Mereka provok kerajaan Barisan Nasional dan mereka juga berharap ada kekecohan dan pergaduhan. Dan memang berlaku supaya benda ni keluar dalam televisyen, di BBC dan CNN dan Al Jazeera, dan satu dunia akan tahu bahawa negara kita tidak aman lagi. Dan sambil itu mereka akan gunakan perkara ini untuk cuba memburuk-burukkan kerajaan Barisan Nasional. Sama juga di sini, mereka akan cuba memburuk-burukkan dengan menabur fitnah dan mengelirukan pengundi di kawasan Lembah Pantai. Dan sebagai contoh, pada pilihan raya umum 2008, Pakatan Rakyat umpamanya telah memberi janji-janji bahawa akan mengurangkan cukai pintu rumah kediaman sebanyak 20%. Dan cukai premis komersial sebanyak 10%. Tetapi apabila awal sebulan selepas Pakatan Rakyat memerintah Selangor, Khalid Ibrahim telah mengumumkan bahawa janji untuk menurunkan cukai pintu kediaman dan cukai premis komersial tidak dapat dilaksanakan. Jadi kalau kita kaji, mereka hanya suka janji, lepas tu mereka juga pandai memfitnahkan kepimpinan Barisan Nasional. Umpamanya mereka akan buat apa pun fitnah. Saya sendiri pun kena fitnah. Cik Ganesh pun tahu. Macam-macam. Dia katakan saya salah gunakan kuasa lah, macam-macam. Dan baru-baru ni saya kata saya terlibat dengan pelacuran. That means I'm arranging prostitute
Dan dia kata saya juga terlibat dengan pengedaran video lucah untuk yang terlibat dengan ahli parlimen dengan orang lain dan pecah amanah dan macam-macam. Kalau baca dalam internet memang buruk sangatlah karakter saya ni, macam-macam saya terlibat. Jadi inilah cara mereka, padahal kita di peringkat Barisan Nasional dan Parlimen kita tak ada tumpu pada nak memburukkan sesiapa pun, baik dia punya DSAI ke ataupun dia punya ahli parlimen di sini. Kita tumpu pada kerja. Apa yang kita boleh buat untuk mereka, semua rakyat Lembah Pantai, termasuklah kaum India Lembah Pantai. Kita tumpukan apa yang kita boleh buat untuk masa depan negara kita. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sebagai penggerak daripada MIC boleh main peranan untuk sampaikan mesej ni. Sampaikan mesej ni kepada rakan-rakan kita, jiran-jiran kita dan saudara mara kita yang mungkin bukan ahli parti, tetapi dia, kalau kita jelas kepada mereka, mereka dapat menyokong kepada Barisan Nasional. Umpamanya saya diberitahu oleh Datuk Narayan ada lebih kurang 3,000 lebih ahli MIC Lembah Pantai yang juga pengundi di Lembah Pantai. Jadi kalau 3,000 ahli MIC adalah pengundi Lembah Pantai, dia yang 3,000 ni main peranan, sekurang-kurangnya tarik seorang lagi daripada rakan dia, saudara mara dia ataupun jiran dia untuk bersama mengundi Lembah Pantai. Kita ada 6,000. Di peringkat UMNO kita ada 13,000 ahli UMNO Lembah Pantai yang mengundi di Lembah Pantai. Yang mengundi luar kita tak masuk kira lah, yang mengundi di Lembah Pantai. Kalau UMNO pun sama, 13,000 kali 2, 26,000. MIC 3,000 kali 2, itu tak masuk lagi PPP dan gerakan dan lain-lain. 3,000 kali 2, 6,000, 26,000, campur 6,000, 32,000. Itu pun kita dah comfortable dah. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan-puan, parti-parti Barisan Nasional kita ada kekuatan. Hanya kita kena main peranan sampaikan mesej ni. Oleh kerana mereka akan kelirukan mesej ni melalui internet dan akhbar-akhbar supaya pengundi-pengundi yang atas pagar ni rasa keliru apakah Barisan Nasional ataupun perjuangan Barisan Nasional. Jadi balik kepada saya sendiri tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahulah, baru-baru ni saya di approach oleh seorang pegawai tertinggi daripada military intelligence. Dia kata bertanding di Lembah Pantai ni macam ada senapang dekat kepala lah. Bila-bila boleh kena tembak sendiri. Jadi dia kata sebagai menteri dia boleh bantu untuk saya bertanding di tempat yang lebih selamat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya jika diberi peluang untuk bertanding oleh pucuk pimpinan atau Perdana Menteri, satu tempat je saya nak bertanding, iaitu saya tetap akan bertanding di Lembah Pantai, tuan-tuan.